Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey geng, kita bersama-sama lagi. Aku nak bawakan pasal ucapan-ucapan perkataan penggunaan bahasa yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab kita tahu antara Perdana Menteri yang sebelum ni hinggalah ke sebelum Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, pada aku belum ada lagi Perdana Menteri yang mempergunakan ataupun gunakan bahasa-bahasa yang luar biasa. Belum ada lagi Perdana Menteri yang gunakan bahasa seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, pelbagai ayat-ayat kata-kata yang tak pernah didengar. Dan aku tak pernah dengar. Dan sewaktu Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri, mula-mula dia bagi ucapan dia pun, kita pun apa dia ni maksud dia ni? Apa dia ni? Tapi Alhamdulillah, bila macam diulang, kita pun faham ucapan-ucapan. Dan sehinggalah Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa dia punya ayat-ayat kata-kata yang best-best, yang rakyat Malaysia tak pernah dengar, hinggalah ke hari ini. Dan of course lah, orang-orang lebay-lebay yang mana dulu dia duk tulis bahasa Arab banyak, bahasa Melayu dia pun tak tahu sangat. Dia pun mempersoalkan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan apabila Anwar Ibrahim jawab, terkedu habis. Pada akulah amat-amat memalukanlah ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Mungkin dia pun tak tahu bahasa-bahasa Melayu. Dan dia nak pertikai nama pun Pertikaian Nasional. Dia nak pertikai. So, dia pun siasat lah. Siasat. Duk tak jumpa jawapan yang ucapan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa. So, aku nak bawa yang ada seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional dan juga seorang lagi ahli Parlimen Pasir Mas. Yang seorang ini aku pun tak tahulah kok bla-bla. Ahli Parlimen Alostar kalau tak silap aku. Jadi jom aku nak bawa dengan bersama-sama hampa semua. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh ahli Parlimen Alostar dan Pasir Mas. Dan Anwar Ibrahim jawab. Jom. Saya nak merujuk kepada istilah maha kaya yang digunakan oleh Ahmad Berhormat Maha kaya. Berdasarkan kepada keilmuan istilah dalam Islam, maha kaya ini Tan Sri Dipertua dikhususkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh perkataan ketimbang, digunakan sebanyak 27 kali. Saya semak dalam kamus Dewan, tidak ada perkataan ketimbang. Dia ni pun tak tahu apa ni, hanya paling sembang cakap. Dia tidak ada ketimbang tidak ada. Saya tak tahu dalam kamus mana yang dirujuk perkataan ketimbang ini. Dibangkitkan. Ini soal bahasa sedikit. Mana dia maha kaya? Tak betul. Maha tu istilah maha. Maha siswa? Boleh pula. Kemudian ada lagi istilah umpamanya. Maha hati? Baik. Sebab kata tak boleh. Ini hukum. Ini hanya kepada Allah SWT, Maha Suci. Atau paling tidak, Maha Mulia hanya kepada Sultan. Tidak boleh. Ini mahasiswa boleh, Maha Guru boleh, Maha Wangsa boleh. Ini kena belajar bahasa juga sedikit. Macam ketimbang. Saya tanya dia orang bahasa. Istilah ini, dia ikut zaman. Dia apa yang disebutkan keperihalan keadaan. Ini teori bahasa. Context of situation. Orang guna, dia guna. Dulu tidak ada alaf, tidak ada mampan, tidak ada ketelusan. Tetapi bila kita gunakan, dia orang bahasa teliti, terutama ucapan belanjawan, dan dia rasa sesuai, dia kembangkan. Dan saya sama setuju dengan Bra supaya kita memperkasakan bahasa. Dan malah oleh itu amat konsisten dengan seruan Bra itu, saya arahkan semua jabatan kerajaan dan syarikat-syarikat tempatan tidak boleh menulis dalam bahasa Inggeris atau bahasa lain, tulis bahasa Melayu. Tapi kalau syarikat antarabangsa itu dikecualikan. Ada yang salah faham, syarikat antarabangsa boleh, ada yang tidak setuju. Jadi saja selingan soal bahasa dibangkitkan. Balik kepada soal subsidi diesel. Okey, geng. Okey, cuba hampa tengok kan. Sehingga kan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, kalau siapa-siapa duk nak berurusan dengan kerajaan,
wajib di dalam bahasa Melayu. Kecuali syarikat-syarikat antarabangsa. Syarikat-syarikat antarabangsa ni sebagai contoh daripada US ke, daripada Jerman ke, daripada negara-negara macam negara-negara Indon ke, Singapura ke, syarikat tu daripada luar-luar negara dia boleh menggunakan bahasa Inggeris sebab depa pun tak tahu bahasa Melayu dan depa pun tak faham bahasa Melayu. So barulah diterima kepada kerajaan. Jadi inilah apabila Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri, dia mempergunakan bahasa-bahasa yang kita tak pernah dengar. Kita boleh nampak apabila start dah dibawa, dah diulang-ulang kepada setiap ucapan-ucapan dia, nampak sangat dia memperkasakan bahasa Melayu. Tu seperti mana tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap, ketelusan. Okey. Telus. Faham tak? Telus ni kalau kita nak bagi penuh, ketelusan. Cantik tak? Sedap tak? Kemampanan. Okey, mampan. Kita buat tu semua elok, semua jadi cantik. Kan? Mampan. Kan? Kemampanan. Lagi best. Lagi seronok dengar. Jadi, itulah. Sebab tu pada aku, apabila orang, manusia, pemimpin yang selayak-layaknya memimpin dan juga menjadi Perdana Menteri ataupun menjadi pemimpin lah, mudah cakap, kita wajib kepada ahli-ahlinya. Bukannya orang yang tak tahu apa-apa, yang tak tahu soal ekonomi, yang tak tahu soal kewangan, soal pengurusan, soal ekonomi, soal semua. Kita pergi lantik dan menjadi Perdana Menteri, lantik menjadi pemimpin, memang hancur lah. Memang dah tak ada function lah. Tapi berbeza dengan apabila kita lantik orang yang sepatutnya, orang yang ada pengalaman, orang yang mengetahui soal ekonomi, orang yang tahu segala-galanya, yang tahu untuk pengurusan, pentadbiran dan macam-macam, barulah akan jadi pengurusan yang smooth, yang cantik, yang mampan. Dan kita mengharapkan ketelusan tu ada di dalam kerajaan. Alhamdulillah, kerajaan hari ini menekankan soal ketelusan dan kemampanan. Kita nak kerajaan kita ni telus, tak ada sakau. Orang kata apa? Tata kelola. Kan kita nak ni ikut apa yang diperintahkan, yang dicadangkan, yang dititahkan, ikut semua tu. Bukannya buat suka-suka hati je, tak ada duit hutang. Lepas tu kerajaan tak reti buat duit balik. Dah lah hutang negara dah 1.5 trilion. Of course lah kita perlu ketulusan supaya duit tak bocor, supaya kerajaan dapat selesaikan hutang-hutang lapuk, hutang-hutang hak yang lama, dapat selesaikan masalah-masalah rakyat. Sebab tu ketelusan sangat-sangat penting. Tapi kita nak keluarkan ayat ketelusan tu bukan senang. Kan? Itu pun katanya daripada Anwar Ibrahim buat dah jadi Menteri Kewangan waktu di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir. So aku nak bawa ucapan Anwar Ibrahim ni sekali lagi, tapi Anwar Ibrahim dia menceritakan soal subsidi. Aku setuju sangat subsidi minyak ni. InsyaAllah kita akan bermula dengan subsidi diesel. Dan insyaAllah nanti kerajaan akan buat dan akan teruskan dengan subsidi petrol pula. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Anwar Ibrahim. Jom sama-sama. Harga diesel subsidi RM2.15 ketimbang harga pasaran RM3.78. Dan kita prinsip subsidi yang terangkan juga oleh Menteri Pertanian. Berbanding lah. Kita subsidi kepada 3.5 juta orang asing. Kita subsidi kepada golongan maha kaya. Ada yang bangkitkan mengapa saya sebut maha kaya. Termasuk Alostar dan beberapa yang lain. Saya tak ingat ya. Alostar, Larut, Macang, Ketimbang tadi ada ayat tu. Saya tidak menentang orang kaya. Maha kaya ini kerana kategori ini tidak boleh dapat sedekah dan subsidi. Itu saja poin dia. Bukan kita marah dia sebab dia kaya. Kita kata program subsidi macam diesel, minyak, ayam, semua ini dapat manfaat kepada golongan kaya. Jadi kita nak elak daripada ini berlaku, sebab itulah dikatakan penyasaran subsidi. Dan kalaulah dengan cara ini rakyat terbeban, harga gula naik atau harga tepung naik atau harga ayam naik, kita tidak akan ubah dasar subsidi ini, tetapi kita beri suntikan tambahan STR yang melibatkan 9 juta rakyat, maknanya yang akan mendapat faedah daripada bantuan kepada kerajaan untuk mengurangkan beban mereka. Tapi
dibangkitkan. Ini soal bahasa sedikit. Mana dia maha kaya? Tak betul. Aku tak ada lagi sampai part ni. Tu istilah maha. Dia nak tergelak lah. Mahasiswa? Muka dia. Tengok muka Boleh dia. pula. Kemudian ada lagi istilah umpamanya. Mahathir. Baik. Sebab kata tak boleh. Ini hukum. Ini hanya kepada Allah SWT, Maha Suci. Atau paling tidak, Maha Mulia hanya kepada Sultan. Tidak boleh. Ini mahasiswa boleh, maha guru boleh, maha wangsa boleh. Ini kena belajar bahasa. Tengok ayat last yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap, kena belajar bahasa. Aku setuju sangat. Kan? Sebab Alhamdulillah kita rasa, sebab aku ni adalah penyokong Anwar Ibrahim, dan apabila Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri, aku rasa bangga dengan Datuk Seri Anwar. Dan selepas dia jadi Perdana Menteri, ucapan-ucapan dia tu memang dapat membanggakan diri, sehingga kan ayat ketimbang, ayat apa dia lagi ya, beberapa lagi ayat kan, Anwar Ibrahim selalu gunakan. So of course kita akan jadi seronok. Okey geng, untuk part last kita dengar ucapan daripada Ultimate Ahli Parlimen, kata saya Dewan Undangan Negeri kot dia. Kan? Ultimate hak yang penyanyi tu kita dengar. Respon dia terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita boleh dengar ucapan-ucapan hak yang ultimate respon terhadap ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom kita dengar sama-sama. Dia seorang yang karismatik, dia seorang yang persuasif. Karismatik. Dia cuba suruh saya nyanyi balik untuk beberapa event, dan sebelum ni saya memang kena tak nak. Dia tu saya ada goyang sikit. Tak maaf Datuk Seri. Mamat ni power ni. Ramai-ramai orang aku tak goyang. Dia ni buat aku goyang ni. Terasa macam maybe aku nyanyi sekali lah satu lagu. Dia bukan seorang diktator atau bully. Pendekatan dia agak seorang yang orang akademik. Sebab you boleh tak setuju dengan dia, tapi you kena justify. Macam dia ada suruh saya buat satu, saya cakap Datuk Seri saya tak nak buat. Saya cakap, kenapa? Sebab ni A, B, C, D, E ni tak bagus. Tapi Datuk Seri nak saya buat sebab A, B, C. Kemungkinan jalan tengah yang kita boleh buat lah ni. Dan kita tangguh ni kepada kemudian, mungkin beberapa tahun kemudian kita tengok macam mana. Kalau masih kita nak buat, kita buat. Dia macam okey, saya terima. Okey, awak tak payah buat. Dia demokratik, dia sangat bermusyawarah. Tapi dia tahu yang sebagai ketua, akhir-akhirnya dia punya tanggungjawab akhir tu, tanggung dan jawab berada pada dia. Sebab dia imam, dia ketua. Memang dia musyawarah. Final decision dekat dia. Yang akan tanggung decision tu baik atau buruk, yang jawab decision tu baik atau buruk adalah dia. Itu dia tahu sangat. Saya tak pernah tengok dia marah. Tapi saya mendengar cerita lah. Sebab dia kosakata dia sangat besar. Saya rasa dia nak marah tu, dia tahu macam mana nak mengubahkan vocalization marah dia tu dengan cara yang efektif. Itu saya percaya lah. BM ni saya tak power sangat pun. Saya SPM BM sebenarnya saya dapat C6. You kena tengok USP lagu Ultimate ni, dia menceritakan hal-hal deep yang rakyat fikirkan, macam bersyukur, macam riba, kan, macam impian, kalau orang itu impian, dalam bahasa harian. Jadi sebab tu saya tahu kelemahan saya ialah penguasaan bahasa saya tak kuat. Jadi saya gunakan bahasa harian sebanyak yang boleh untuk sampaikan apa yang rakyat fikirkan. Kadang-kadang rakyat ni dia bersyukur, perasaan bersyukur bersabar ni ada. Cuma kadang-kadang dia tak tahu macam mana nak zahirkan. Jadi bila ada orang-orang dalam filem, dalam cerpen, dalam lagu kan, yang boleh menzahirkan, sebab tu dia rasa benda-benda dekat kepada dia. Perkataan ni Cerakin bro, cerakin. Saya tahu dia mana lain, tapi bila dengar dalam konteks ayat tu, tahu dia benda yang lebih kurang macam gitu lah, analisa kan. Tapi kalau cakap cerakin je tu, saya rasa macam satu benda yang boleh jumpa dalam dapur sebenarnya. Macam teko yang besar. Kau tahu teko Arab tu kan? Macam cangkir mungkin. Cerakin, cangkir sama macam awak boleh buat sewenang-wenangnya. Wewenang tu privilege lah. Tu boleh lah, dia lebih kurang, dia dekat-dekat. Okey geng. Cuba aku pun contoh macam wewenang. Apa dia wewenang sampai lah aku pun tak ingat, tapi memanglah ada macam dah ada orang pernah menjawab apa itu maksud wewenang. Dan sampai sekarang buat aku pun lupa maksud dia. Lepas tu satu lagi cerakin. Cerakin tu pada aku kemungkinan tak tahulah. Kalau tak silap aku Ultimate mungkin dia dah jawab tadi, analisa kan. Cerakin, analisa
ataupun lebih kurang jawapan cerakinkan. Kalau macam fikir daripada segi otak aku cerakinkan, kita memperjelaskan. Lebih kurang macam tu aku kan. Tapi tu kemungkinan lah seperti mana yang ultimate cakap tadi, analisa. Jadi itulah kan, cuba hampa tengok tiba-tiba seorang penyanyi pun boleh berminat dengan Anwar Ibrahim. Seorang penyanyi yang secara tiba-tiba seronok, suka dan terus bersama dengan Anwar Ibrahim dan terus bersama dengan perjuangan Anwar Ibrahim. Jadi Alhamdulillah, aku pun rasa gembira. Aku Alhamdulillah, bukan tak suk. Mereka duk kata kita tak suk dengan Anwar. No. Kita bersama dengan Anwar disebabkan kita nampak perjuangan dia. Daripada sebelum dia masuk ke dalam UMNO lagi. Sebelum tu dia macam dia tubuhkan, dia seorang guru, dia tubuhkan ABIM. Lepas tu memanglah dia memperjuangkan, dia bersama-sama dengan PAS buat demonstrasi dekat Baling. Dia buat demonstrasi, kena masuk penjara, lepas tu keluar. Lepas tu tiba-tiba dia buat satu demonstrasi untuk nak mendesak Mahathir buat ini, buat ini, buat ini. Dia desak Mahathir bukan untuk buat apa-apa. Dia nak dekat sekolah buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Kan? Tapi kalau setakat bersuara, apa pun tak ada. So, apabila Anwar Ibrahim secara tiba-tiba tidak bersama dengan PAS, tapi orang-orang PAS mengharapkan Anwar Ibrahim bersama dengan PAS, memperjuangkan bersama dengan PAS. Tiba-tiba Anwar Ibrahim masuk ke dalam UMNO, bertanding di atas tiket UMNO dan menang sebagai ahli parlimen, dan Anwar terus diangkat. Cuba hampa tengok Anwar Ibrahim dalam masa 10 tahun saja, duduk di dalam kerajaan Mahathir, Allah angkat darjat dia setinggi-tinggi. 10 tahun saja boleh jadi timbalan Perdana Menteri kan. Boleh jadi menteri. Boleh jadi Allah angkat darjat dia stage by stage by stage. Jadi Alhamdulillah Anwar Ibrahim bermula, kalau tak silap aku, Menteri Pertanian. Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan ni Allahu Akbar. Aku paling respect luar biasa lah. Sebabkan arahan Anwar Ibrahim supaya pelajar-pelajar pakai tudung, tutup aurat dengan sempurna, dan guru-guru pun pakai tutup aurat dengan sempurna, dan pengawai-pengawai penjawat awam tutup aurat dengan sempurna. Dulu kita pun ingat kan, zaman-zaman macam mak bapak kita, polis pakai seluar pendek je. Guru-guru pun, pelajar-pelajar pergi sekolah pun pakai seluar pendek je. Apabila Anwar Ibrahim naik menjadi Menteri Pendidikan, dia arahkan sekolah-sekolah kena pakai pakaian yang tutup aurat, pakai tudung dan pakai baju kurung. Dan cuba bayangkan pahala dia tu, arahan dia tu, usaha dia tu, sampai hari ni InsyaAllah pahala berterusan kepada Anwar Ibrahim. Dan yang kedua, mandi safar yang kita duk kata sesat selama ni, yang duk ada di dalam subjek di dalam sekolah sebelum ni, mandi safar Anwar Ibrahim naik, Anwar hapuskan. Dan Anwar Ibrahim titahkan supaya pelajar-pelajar ni bertanggungjawab soal kebersihan. Sebab tu sama Anwar, dia ada satu program, satu masa supaya guru-guru ni mendidik anak-anak kita, budak-budak ni basuh toilet dalam keadaan persekitaran macam sekitar kita adalah bersih, jaga kebersihan, jaga ni tempat, walaupun tempat tu tempat najis, tempat kita buang hajat, tempat syaitan, tapi kebersihan itu separuh daripada iman. Cuba tengok dan bandingkan apabila Anwar naik menjadi Perdana Menteri, belum cukup 10 bulan, belum cukup 7 bulan, Anwar Ibrahim dah keluarkan duit 30 ataupun dekat-dekat 40 juta untuk renovate, ubah suai, untuk tandas di seluruh sekolah di dalam negara kita. Apa tengok? Seorang Perdana Menteri yang bukan Menteri Pendidikan pun sekarang ni dia Perdana Menteri, dia urus rakyat dia daripada A sampai Z, sampai ke lubang-lubang jamban pun Anwar Ibrahim fikirkan untuk rakyat, untuk keselesaan rakyat. Cuba hamba tengok, 3 perkara ni je kita ambil, kebersihan, yang kebersihan ni sehinggakan ada mak bapak berkata waktu Anwar menjadi menteri itu, kami hantar anak kami pergi sekolah bukan untuk basuh tandas. Kami hantar anak kami ke sekolah untuk nak belajar soal pelajaran-pelajaran. Tapi apabila
ibu bapa mempertikaikan apa semua macam-macam apa semua, jadi terpaksa tarik balik. Tapi pada aku sangat-sangat bertanggungjawab untuk nak melatih anak-anak kita menjadi seorang anak yang bertanggungjawab soal kebersihan dan kesihatan. Jadi itulah, pada aku Anwar Ibrahim ni, dia ni bukan manusia biasa-biasa lah. Dia ada ilmu. Ilmu tu sangat-sangat penting. Dan apa yang aku faham, apa yang perjalanan hidup Anwar ni, Allah angkat darjat dia setinggi-tingginya. Dan Allah jatuhkan darjat dia. Allah jatuhkan Anwar ni sejatuh-jatuhnya. Duduk di dalam penjara hampir 10 tahun setengah, merengkok di dalam penjara, ada tujuan dia. Pada akulah, Allah bagi Anwar Ibrahim duduk di dalam penjara hampir 10 tahun setengah, rupa-rupanya Allah nak Anwar Ibrahim mendalami ilmu-ilmu, tak kala ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu ekonomi, ilmu pengurusan. Cuba hampa tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia duk cakap Datin Seri Wan Azizah duk hantar buku pi dekat dia, duk hantar buku siapa dia profesor ni, profesor tu. Jadi dalam masa beberapa tahun tu Allah bagi kepada Anwar Ibrahim ni persediaan sebelum menjadi pemimpin nombor 1 di dalam negara kita. Allah bagi persediaan kat dia dengan Allah bagi masa. Hang duduk di dalam bilik ni, hang duduk di dalam penjara ni, hang belajar, hang baca buku, hang tuntut ilmu. So Alhamdulillah, bukan setakat ilmu dunia, ilmu akhirat pun sehingga dia macam dia boleh baca hadis, dia boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Diri kita belum tentu Allah bagi macam tu. Kita hanya duk nampak okey penjara. Tapi padahal Allah izinkan kita masuk ke penjara tu sebab Allah nak kita nak munasabah diri. Dan anda kata ada peluang untuk menuntut ilmu, kita tuntut ilmu. Dengan apa? Sebab kita ada masa apa? Duduk di dalam penjara, kita ada masa yang sangat-sangat banyak. So, apa yang kita boleh mendalami untuk ilmu dan kita teruskan saja. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Terima kasih banyak yang dah subscribe. Terima kasih banyak yang ada bagi super sticker ataupun bagi super thanks. Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Antar gambar ampaan tu. Assalamualaikum.